mula dengan subjek bahasa Melayu. Okay. So, okay, saya mengalu-alukan kedatangan pelajar-pelajar semua. Alhamdulillah. Okay. Jumlah kita boleh dikatakan agak ramai juga ya, semakin bertambah. Okay, so kita pergi kepada, okay, saya upload bahan untuk malam ini. Okay, saya harap pelajar-pelajar dapat melihat skrin, okay, jelas skrin di atas ini. Okay, cuba kita lihat pada malam ini kita akan membincangkan beberapa topik di bawah. Okay, ini topik ini adalah di bawah soalan yang kedua dalam bab 3 iaitu sistem bahasa dan aplikasi. Kita masih berada dalam soalan jenis yang kedua yang disebut sebagai sintaksis. Okey. So pada malam ini kita akan melihat kepada bahagian membina ayat tanya ya. Okey, di sini ada nota tata bahasa. Okey, ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menanyakan orang. Tanyakan sesuatu atau menanyakan orang. Okey. Ayat tanya ditandai dengan tanda soal macam inilah. Okey, tanda soal dan menggunakan kata tanya seperti apa, bagaimana, berapa, bila, bagaimana, mengapa dan siapa. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, 7 tanda tanya ataupun disebut sebagai kata tanya kita boleh gunakan bergantung pada ayat lah. Okey, so kita tengok pada contoh soalan. Berdasarkan pada petikan di bawah ini, bina ayat tanya yang lengkap dengan menggunakan kata tanya yang betul. Okey, daripada ini boleh jadi kemungkinan lah soalan yang diberikan. So untuk ini dia minta pelajar-pelajar untuk membina 6 ayat tanya daripada ini petikan yang diberikan. So disuruh awak bina 6 ayat. Okay, so daripada sini cuba, okay, kalau awak, sorry. Ini tadi muka surat, okay cuba tengok balik. Okey, sebenarnya saya nak tutup bahagian ini supaya awak tak lihat contoh jawapan kan. Okey, tak apalah. Mungkin kita boleh buat perbandingan di sini ya. Tengok pada ayat. Aktiviti gotong royong biasanya dijalankan di kawasan kediaman sama ada di bandar ataupun di kampung. Okey, bila awak tengok keadaan soalan ini berkaitan dengan, okey, dia tengok di sini ya. Dia telah buat italic condongkan perkataan ini kawasan kediaman. So kawasan kediaman tentulah tempat, betul tak? Kalau tempat dia adalah berkaitan dengan di mana. Okey, di mana? Okey, di mana apa ni? Okey, awak akan tanya soalan di manakah aktiviti gotong royong biasanya dijalankan? Okey, ini seolah-olah jawapan kepada soalan awak ya. Okey. Ini adalah jawapan awak tengok di sini, di manakah aktiviti gotong royong biasanya diadakan. Okey, untuk ayat yang kedua, aktiviti gotong royong ini akan diadakan pada hari Minggu. Tengok dia italic dia buat dalam bentuk condong. Hari Minggu ataupun hari cuti umum ini adalah jawapan. So awak tengok ini berkaitan dengan, okey, kalau hari Minggu ataupun hari cuti berkaitan dengan masa. Okey, berkaitan dengan masa, dia condongkan ini. Okey, bila berkaitan dengan masa, awak akan tanya soalan apa? Soalan apa yang awak akan tanya bila berkaitan dengan masa? Mana saya tengok, ada orang jawab tak? Oh, tak ada orang jawab. Boleh type kat situ ataupun gunakan mic. Okey. Alright.
Right, kalau berkaitan dengan masa tentulah kita akan memulakan pertanyaan itu dengan perkataan bilakah. Okey, bilakah. Okey, lagi pada cuti umum kerana ketika ini kebanyakan penduduk tidak bekerja. Okey, semua penduduk tanpa mengira usia dan bangsa akan menyertai aktiviti gotong royong yang dianjurkan oleh Persatuan Penduduk. Jadi kalau kat sini awak boleh tengok dia condongkan perkataan Persatuan Penduduk. So awak boleh tanya. Okay, Persatuan Penduduk. Awak nak tanya apa? Apakah ke siapakah? Ini Persatuan Penduduk kan? Awak akan tanya apa? Oh, ini ada satu lagi kan? Ini adalah ayat yang ni lepas tanda koma ni. Kebanyakan penduduk tidak bekerja. Jadi awak boleh buat satu ayat kat sini. Mengapakah aktiviti gotong royong ini diadakan pada hari Minggu ataupun pada hari cuti umum? Okay, awak boleh buat pertanyaan mengapakah. Okay, untuk yang seterusnya di sini yang tadi yang kita tengok Persatuan Penduduk itu, awak akan memulakan pertanyaan awak dengan siapakah ya. Siapakah yang menganjurkan gotong royong? Tengok tu, siapakah yang menganjurkan gotong royong? Saya bila saya cakap ni saya cuba tidak melihat bahagian bawah ni ya. Okey, manfaat aktiviti gotong royong ini ialah aktiviti ini dapat mengeratkan hubungan dalam kalangan masyarakat. Okey, awak nak buat apa dia ni? Mengeratkan hubungan. Okay, awak boleh tanya apa? Apakah manfaat yang diperolehi dari aktiviti gotong royong ini? Okay, betul tak? Apakah manfaat aktiviti gotong royong ini? Boleh simple saja tu soalan dia kan? Dan soalan yang terakhir ini adalah mereka dapat beramah mesra dan berkongsi pelbagai cerita. Okay, dia gunakan ini ya, bagaimanakah aktiviti gotong royong ini dapat mengeratkan hubungan masyarakat. Ya, okay, bagaimanakah di sini mereka dapat beramah mesra dan berkongsi cerita. Maknanya daripada yang lepas tanda koma ni pun awak boleh bina satu ayat tanya yang berbeza. Okey, daripada sini awak boleh wujudkan 6 soalan. Okey, 6 soalan untuk membina ayat tanya daripada petikan ini. Okey, boleh ya? Selepas tanda koma ni awak boleh tengok ya ayat dia berbeza. So mungkin di sini juga anda boleh mencipta satu ayat tanya yang lain. Okey ya. Dan di sini pun sama juga lepas ayat lepas ayat ni kan ada koma kan. Okey, kebanyakan penduduk tidak bekerja. Awak boleh tanya mengapakah penduduk hanya dapat melibatkan diri pada hari Minggu dan cuti umum sahaja. So jawapannya ialah kerana kebanyakan penduduk tidak bekerja pada hari Minggu ataupun hari cuti umum tersebut. Okey. Alright, seterusnya boleh faham ya? Okey, itu cara untuk membina ayat ya daripada membina ayat tanya daripada ayat yang telah diberikan. Okey, ini secara am daripada apa yang telah kita bincangkan sebelum ni, membina ayat pasif dan menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif sebelum ni kita ada buat. Menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang. Okey. Di sini juga menulis dialog dalam bentuk laporan. Ini kita tak bincang hari tu saya tak silap. Tanda pembuka, pengikat kata. Okey, dialog ni kita tak bincang hari tu okey. Sebaliknya jika kita kehendaki menukarkan dialog, okey ini dalam bentuk dialog ni saya rasa kita belum bincangkan lagi ya. Okey, tak apa, kita tengok di sini ya.
tips SPM. Kenal pasti unsur predikat. Ini yang untuk nak tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Kenal pasti dulu yang manakah subjek dan yang manakah predikat. Okay. So subjek dan predikat, okay, awak kena tahulah. Okay. Biasanya subjek adalah perkara yang disebut pada permulaan ayatnya. Okay, kat sini awak boleh tengok, mulakan ayat dengan subjek diikuti ayat selepas subjek seperti yang diberikan dalam petikan. Seterusnya masukkan unsur yang berada di hadapan subjek seperti yang okey. Yang ini untuk menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Kalau tukar ayat pasif kepada aktif maknanya predikat pergi dahulu depan, subjek tu kemudian. Okey? Kat sini awak kena lihat ya. Apakah dia subjek dan apakah dia predikat. Okey, di sini untuk menjawab soalan biasa ataupun ayat songsang, ini kita ada bincang ya. Anda perlu mengetahui ciri-ciri ayat biasa dan ayat songsang dalam bahasa Melayu. Untuk menjawab soalan, okey, ini untuk menulis dialog dalam bentuk laporan biasa, baca petikan dengan teliti dan fahami maksud keseluruhannya. Ketika menulis dialog dalam bentuk laporan biasa, anda harus menghilangkan tanda pembuka. Okey, tanda pembuka ayat. Okey, itu kan pembuka ayat dan penutup ayat tu ya. Dan kata-kata bual, okey, yang tu awak tahu ya, awak kena buang bentuk yang pembuka dan penutup pengikat kata tu. Alright. Ketika menukarkan laporan biasa dalam bentuk dialog, tentukan penggunaan tanda baca seperti pembuka. Okey, ini kena ada tanda koma, tanda seru dan sebagainya. Okey, jika anda dikehendaki menulis dialog dalam bentuk laporan biasa, gantikan kata seruan dengan maknanya yang sesuai berdasarkan dialog. Okey, dan juga untuk menukarkan dialog kepada bentuk biasa, gunakan yang lebih sesuai bagi menggantikan makna kata-kata seruan yang menggambarkan perasaan. Contoh kalau dialog ni kan ada perkataan aduh, amboi, cheese, wah, dan ada tanda seruan ya selepas tu. So untuk itu anda kena tahu bagaimana untuk menukarkan kata-kata seruan yang menggambarkan perasaan ini ke dalam bentuk ayat yang biasa. Okay. Alright, so ini saya rasa kita belum bincang lagi ya yang dialog ni, nanti saya cari kemudian ya. Okay, so seterusnya kita pergi pada muka surat 69. Tadi 68, ini 69 ya. Okay, ini kata hubung pancangan, ini saya tak pasti ya, dah dibincangkan belum. Okey, tak apa, kita terus pergi kepada, okey, nanti ni saya akan tengok balik menukarkan ganti nama diri, masa, tempat. Okey, ini saya rasa belum bincang lagi baru ni ya. Alright, kita terus kepada menggabungkan dan mencerakinkan ayat. Okey, kalau awak tengok di sini kan, dia akan bagi pada awak petikan. Okey, petikan. Dan petikan itu biasanya dia mempunyai ayat-ayat yang pendek. So awak kena gabungkan. Okay, ayat-ayat pendek itu menjadi ayat yang sempurna. Contoh di sini ya, soalan menggabungkan dan mencerakin. Okay, menggabungkan maksudnya dia gabungkan ayat-ayat pendek. Kalau mencerakinkan maksudnya dia menceraikan ayat-ayat tersebut. Ayat yang panjang jadi pendek balik. Contoh macam tu kan. Alright, kita tengok nanti contoh soalan menggabungkan ayat ini boleh ditanya dalam bentuk berikut. Ini contoh untuk menggabungkan ayatnya. Soalan, contoh soalan. Berdasarkan pada petikan di bawah ini, gabungkan ayat-ayat dalam petikan menjadi 3 ayat sahaja. Nampak macam banyak ayat pendek kat sini kan. So dia nak supaya anda gabungkan ini semua jadi 3 sahaja ayat. Ayat yang lebih panjang lah. Dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. Anda tidak boleh mengubah struktur dan maksud ayat. Okey, cuba tengok di sini. Tengok ayat yang pertama. Maknanya kan awak kena baca dulu
baru awak boleh fikirkan untuk nak gabungkan ayat yang mana yang lebih sesuai. Contoh ya, patriotism ialah semangat cinta akan negara. Okey, diulang balik. Semangat cinta akan negara telah berakar umbi dalam sanubari rakyat Malaysia. Semangat ini telah berakar umbi dalam sanubari rakyat Malaysia sekian lama. Kalau awak tengok sini kan, patriotism adalah semangat cinta negara. Ini semangat cinta negara ini tak boleh ulang balik lah. Okay. Maknanya awak kena ambil telah berakar umbi dalam sanubari rakyat Malaysia. Awak ambil yang ni. Cinta semangat akan negara ni tak payah ulang balik sebab dah ada dalam ayat ini. Okay, potong yang ni ya. Semangat cinta akan negara ni tak payah ambil balik, cuma ambil di sini. Telah berakar umbi dalam sanubari rakyat Malaysia. Okey. Di sini ayat yang ketiga, boleh lihat semangat ini telah berakar umbi dalam sanubari rakyat Malaysia sejak sekian lama. Maknanya yang ni potong. Okay, sebab dah ada kat sini. Telah berakar umbi ni kan, semangat cinta akan negara telah berakar umbi dalam sanubari rakyat Malaysia ni sejak sekian lama. Maknanya awak gabungkan. Patriotism ialah semangat cinta akan negara yang telah berakar umbi dalam sanubari rakyat Malaysia sejak sekian lama. Maksudnya ayat-ayat ini adalah ulangan, dia berulang. So mana bila berulang nampak macam sama je ulangan dia, so awak boleh jadikan dia satu ayat. Betul tak? So kat sini awak boleh tengok di sini ya, contoh jawapan. Patriotism ialah semangat cinta akan negara yang telah berakar umbi dalam sanubari rakyat Malaysia sejak sekian lama. Nampak tak? Benda yang berulang awak potong, jangan masukkan. Boleh? Boleh faham semua? Apa ni soalan Syafiq? Cikgu, faedah dan manfaat tiada beza kan? Sama je Syafiq. Faedah dan manfaat tu benda yang sama. Okay? Alright Syafiq? Benda yang sama. Okay, so awak tengok pula untuk ayat, okay maknanya ayat pertama, 3 ayat yang pertama tu kita dah gabungkan ya. Kita tengok pula kepada ayat yang seterusnya. Malaysia, okay saya cuba tak tengok kat sini ya. Saya cuba tak tengok di bawah ni. Okay, Malaysia sejak sekian lama. Oi, full stop. Okay, sorry. Semangat cinta akan negara telah dapat dilahirkan melalui pelbagai cara. Diulang balik. Semangat cinta akan negara. Ada dah kat sini depan ni. Dapat menyatukan masyarakat pelbagai kaum di negara kita. Okey, diulang lagi. Semangat ini menyerlahkan perasaan cinta akan negara. So, macam mana? Okey, macam mana awak nak gabungkan? Cuba tulis kat saya. Saya bagi jawapan kat awak kan. Cuba tulis ayat ni macam mana nak gabungkan. Cuba jangan tengok di sini. Buat-buat tak nampak je. Semangat cinta akan negara. Cuba. Dah ada jawapan kat bawah. Nampak jawapan. Boleh tak? Boleh cuba. Bayangkan awak tak tahu jawapan dia kat bawah tu. Buat-buat tak nampak je. Yang mana satu? Okey. Okey, semangat cinta. Okey, anda tak nak cuba nak suruh saya buat juga. Okey, saya buat tak nampak di sini ya. Semangat cinta akan negara dapat dilahirkan melalui pelbagai cara. Nak cakap apa? Untuk menyatukan pelbagai kaum di negara kita. Menyerlahkan perasaan cinta akan negara. Semangat cinta akan negara dapat dilahirkan melalui pelbagai cara dengan
dapat dilahirkan melalui pelbagai cara untuk menyatukan pelbagai kaum di negara kita untuk menyelahkan perasaan cinta akan negara. Oh, banyak kali ni. Macam mana awak nak gabungkan ni? Semangat cinta akan negara dapat dilahirkan melalui pelbagai cara. Kadang-kadang dapat menyatukan. Okey, cuba tengok. Semangat cinta akan negara dapat dilahirkan melalui pelbagai cara. Dia tambah ya, kerana untuk menyatukan masyarakat pelbagai negara di negara kita dan menyelahkan perasaan cinta akan negara. Okey, kat sini awak kena gabungkan ayat tu dengan lebih bijak lagi lah bagaimana awak nak gabungkan. Cuba tengok ya. Semangat cinta akan negara dapat dilahirkan melalui pelbagai cara kerana dapat menyatukan masyarakat pelbagai kaum di negara kita dan menyelahkan perasaan cinta akan negara. Dia berulang-ulang Okey, tak apa, kita tengok yang seterusnya. Semangat ini menyelahkan perasaan cinta akan negara. Seorang itu tidak akan dapat terpengaruh oleh pelbagai anasir negatif. Seseorang mempunyai semangat cinta akan negara. Semangat cinta akan negara itu sangat kukuh. Okay, saya rasa ayat ni masuk depan. Seseorang yang mempunyai semangat cinta akan negara tidak akan mudah terpengaruh. Okey, seseorang yang mempunyai semangat cinta akan negara yang sangat kukuh tidak akan mudah terpengaruh oleh pelbagai anasir negatif. Betul tak? Seorang yang mempunyai semangat cinta akan negara yang sangat kukuh tidak akan mudah terpengaruh dengan pelbagai anasir negatif. Okay. Awak kena bijak susun ayat. Susun ayat tu supaya nampak dia lebih kemas 3 ayat tu dia berterabur tapi awak nak gabungkan supaya awak jadikan dia satu ayat yang lebih kemas. Okey, di sini soalan tersebut menghendaki anda menggabungkan beberapa ayat. Soalan di atas ni lah. Ini kan di sini dia minta awak jadikan keseluruhan ini beberapa bentuk ayat yang pendek ni. Awak gabungkan dia menjadi 3 ayat sahaja. Okay. So soalan tersebut menghendaki anda menggabungkan beberapa ayat yang terdapat dalam perenggan kepada 3 ayat. Okay. Ini pula yang keempat ni, soalan mencerakinkan ayat juga merupakan satu daripada aspek kemahiran bahasa yang diuji dalam soalan 2, sintaksis. Okey. Yang di sini dia akan menunjukkan contoh untuk mencerakinkan ayat. Tengok ini ya. Soalan mencerakinkan ayat boleh ditanya dalam bentuk berikut. Ini contoh macam mana ayat yang panjang awak boleh pecah-pecahkan dia menjadi ayat yang pendek. Okey, cuba tengok di sini ya soalan. Ini contoh soalan. Okey, apa yang saya bincang ini adalah perbincangan dahulu ya. Soalan-soalan yang sebenarnya saya akan bagi pada pelajar-pelajar kemudian kita belajar teori dulu. Kita tengok teori dulu, contoh-contoh teori dan contoh-contoh soalan dahulu. Selepas habis semua ini, habis bahagian sistem dan aplikasi bahasa, baru saya akan bagi you banyak soalan-soalan yang berkaitan dengan sistem dan aplikasi bahasa selepas ini. Boleh ya? Tapi apa yang awak buat ialah sekarang mungkin di sekolah ialah awak belajar tentang bab 1 ataupun bab 2 kan, tentang karangan. Okey, saya mulakan yang ini dulu. Okey, so untuk seterusnya berkaitan dengan soalan mencerakinkan ayat. Okey, awak boleh lihat di sini ya. Berdasarkan petikan di bawah,
Cerakinkan ayat majmuk dalam petikan menjadi 9 ayat tunggal tanpa mengubah struktur dan maksud asal petikan. Okey, awak boleh tengok ya. Kempen keselamatan jalan raya akan dijalankan setiap tahun belum mencapai matlamat pelancarannya kerana sikap mementingkan diri sendiri dalam kalangan pemandu, terutamanya pemandu muda. Nak pecahkan ayat tu. Okey, nampaknya okey, mungkin untuk setiap satu ni kita boleh pecahkan 3. Okey, kita boleh pecahkan 3. Okey, kempen keselamatan jalan raya dijalankan pada setiap tahun. Boleh tak? Kita tengok. Kempen keselamatan jalan raya dijalankan pada setiap tahun. Okey. Kempen keselamatan jalan raya belum mencapai matlamat pelancarannya. Okey, boleh? Okey, nampak ayat yang kedua. Okey, seterusnya. Macam mana ni nak buat yang ni ni? Okey. Kerana sikap. Okey, kita nak buat satu ayat ya. Kempen keselamatan jalan raya tidak mencapai okey. Kita nak buat satu ayat yang berbeza kan? Kerana sikap mementingkan diri sendiri. Okey. Di kalangan pemandu, terutamanya pemandu muda. Ini boleh buat, mungkin boleh buat 2 ayat pendek, betul tak? Ataupun satu ayat pun boleh. Okey. Kempen keselamatan jalan raya tidak berjaya, bukan. Tak boleh kata tidak berjaya sebab tu adalah kita kena guna ayat asal. Kempen keselamatan jalan raya tidak mencapai matlamat kerana sikap mementingkan diri sendiri dari kalangan pemandu. Terutamanya pemandu muda. Okey, boleh tak? Sikap mementingkan diri sendiri dalam kalangan pemandu, terutamanya pemandu muda. Terus dia buat satu ayat daripada sini ya. Sikap mementingkan diri sendiri dalam kalangan pemandu, terutamanya pemandu muda. Okey, pelajar boleh lihat ya. Boleh bersama-sama dengan saya dengan skrin ya. Jelas ya? Okey, semua jelas? Tidak ada apa-apa query, maknanya semua jelas lah. Okey, seterusnya, hal ini amat mendukacitakan pelbagai pihak. Okey, pelbagai pihak merasa duka cita kerana kemalangan jalan raya telah menyebabkan kehilangan nyawa. Okey, kemalangan jalan raya juga menyebabkan kerosakan pada kenderaan. Okey, hal ini mendukakan kita. Okey, boleh. Kemalangan jalan menyebabkan kehilangan nyawa kan juga menyebabkan kerosakan dan kenderaan. Okey. So kita pergi pada ayat seterusnya. Maknanya setiap ayat panjang tu awak boleh pecahkan pada 3. Okey. Kalau dia suruh buat 9 tu maknanya satu ayat panjang boleh pecah kepada 3. Okey, segelintir pemandu bersikap mementingkan diri sendiri. Okey. Dan hendak menjadi jago di jalan raya walaupun mereka menyedari kesan tindakan pemanduan secara berbahaya itu. Okay, boleh buat segelintir pemandu bersikap mementingkan diri sendiri. Titik. Segelintir pemandu hendak menjadi jago di jalan raya. Okay. Stop. Tu tengok ya. Dan di sini walaupun mereka menyedari kesan tindakan pemanduan. Ya. Okay. Di sini ya, mereka menyedari, dia ambil kat sini ya. Mereka menyedari kesan tindakan pemanduan secara berbahaya itu. Boleh buat pecahkanlah ayat ni ya kepada 3 ayat yang berbeza untuk mencukupkan 9 ayat tunggal. Boleh faham ya? Boleh faham semua? Okey, bagus.
Alright, so kita pergi kepada ini soalan nombor 6 ni. Soalan di atas menghendaki anda mencerahkinkan ayat dalam perenggan menjadi 9 ayat tunggal tanpa mengubah maksud. Maknanya guna perkataan yang sama. Okey, maknanya berulang-ulang supaya ayat tu dapat dibina menjadi ayat yang lebih pendek. Okey. Ini ya. Dia tulis di sini apa ni? Soalan ini ulasan SPM. Soalan ini menghendaki anda mencerahkinkan ayat majmuk dalam dalam perenggan menjadi 9 ayat tunggal. Jangan bina ayat yang kurang ataupun lebih daripada jumlah yang ditentukan. Okey, ni pandai-pandai nak buat kurang atau lebih. Kalau diminta 9, buat 9. Jangan suka-suka nak buat 8 ataupun nak buat 10. Faham? Buat 9 je seperti yang diminta. Jangan ubah maksud dan struktur ayat. Maknanya maksud mesti sama dan struktur ayat yang diberikan tu sama. Cuma awak kena bijak ya. Jadikan ayat tu lebih pendek. Alright. Peringatan. Jangan bina ayat kurang atau lebih. Jangan ubah struktur ayat. Guna struktur ayat yang sama. Guna ayat dia juga. Jangan pandai-pandai nak reka-reka ayat yang baru ke apa. Jangan tinggalkan isi penting terlalu banyak. Isi penting awak kena pasti isi penting. Elakkan penggunaan kata-kata seperti di mana, yang mana, seperti mana, daripada mana. Sebagai kata penghubung kerana hal ini menyalahi hukum tata bahasa. Itu hukum tata bahasa dia kata tak boleh awak letak benda tu. Seterusnya kita tengok di sini komen dia tentang mencerahkinkan ayat panjang menjadi ayat yang lebih pendek ni. Tip menjawab soalan. Baca arahan soalan dengan teliti untuk memahami kehendak arahan tersebut. Tengok dulu kehendak apa tu arahan dia. Arahan soalan dia nak berapa. Nak cerahkinkan tu berapa yang dia nak. Anda mungkin dikehendaki menggabungkan ayat-ayat dalam petikan menjadi 2 ataupun 3 ataupun 4. Yang itu ayat pendek jadi ayat yang lebih panjang seperti yang kita buat sebelum tadi kan. Seterusnya baca dan fahami petikan, keseluruhan petikan yang diberikan. Itu penting sebelum awak jawab apa-apa soalan, baca dulu. Baca dulu, lepas tu faham soalan dia. Baca dulu, fahamkan soalan. Kemudian cari ayat-ayat yang mempunyai kaitan dan sesuai disambungkan. Ini untuk yang awak nak jadikan ayat tadi? Sebelum tadi yang awak gabungkan ayat-ayat pendek menjadi satu ayat yang lebih panjang. Yang ini yang kita bincang ini adalah mencerahkinkan. Ayat panjang dipecahkan menjadi ayat yang lebih pendek. Awak kena struktur ayat yang sama awak gunakan. Jangan banyak sangat penambahan. Dan jadikan dia sebagai macam ayat original jugalah tapi lebih pendek. Untuk menggabungkan ayat tersebut gunakan kata hubung iaitu kata hubung gabungan, kata hubung pancangan ataupun kata hubung berpasangan. Yang ni untuk yang nak menggabungkan tadilah. Kerana mungkin ada kat situ nak menghubungkan. Alright, dia tak minta dia yang untuk ni untuk bina ayat tu tadi. Dia tak bagi letak yang mana, seperti mana, daripada mana, dia tak bagi awak tulis gunakan yang itu. Alright. Bagi aspek mencerahkinkan ayat, yang kita bincang yang latest tadi. Anda mungkin dikehendaki mencerahkinkan ayat-ayat dalam petikan menjadi beberapa ayat tunggal. Ayat pendek, baca dan fahami keseluruhan petikan yang diberikan untuk mengenal pasti isi keseluruhannya. Kemudian cerahkinkan 2 atau 3 atau 4.
yang ada dalam sebaris ayat yang panjang itu menjadi 2 atau 3 atau 4 ayat tunggal. Macam yang tadi kita tengok satu ayat panjang, awak boleh bahagikan dia kepada 3 ayat tunggal. Dengan kata lain, satu idea diungkapkan dalam satu ayat. Mana kalau awak tengok ayat yang bergabung tadi, ayat yang digabungkan tadi, dia menggabungkan beberapa ayat. Okey, kalau yang cerakinkan tadi maknanya dia mewujudkan ayat yang mempunyai satu satu idea. Okey, satu idea yang ringkas menjadi ayat yang lebih pendek. Okey. Alright. Boleh faham ya? Boleh faham semua? Okay. Alright. So, menganalisis ayat. Okay. Ini ada lagi satu bentuk ya. Menganalisis ayat dalam sistem dan aplikasi bahasa. Soalan menganalisis ayat mungkin sekali akan diuji dalam soalan 2 sintaksis kertas 2 bahasa Melayu SPM. Beberapa soalan yang dikehendaki anda menganalisis pelbagai aspek bahasa dalam petikan tersebut yang akan dikemukakan, termasuklah kita tengok contoh ya. Okey, kita tengok di sini menganalisa. Okey, menganalisa ya. Okey, termasuklah apa tadi? Kelas sesuatu kata atau contoh kata yang tergolong dalam kelas tertentu. Nanti dia bagi contoh contoh ayat nanti. Jenis dan contoh sesuatu frasa. Jenis dan contoh sesuatu klosa. Jenis dan contoh sesuatu ayat. Struktur binaan atau frasa atau klosa dan juga ayat. Tugas sesuatu frasa dan klosa dan sebagainya. Bentuk soalan untuk aspek menganalisis ayat yang mungkin ditanya adalah seperti berikut. Kalau tengok contoh contoh soalan yang mungkin boleh ditanya kepada pelajar-pelajar adalah contoh di sini. Berdasarkan petikan di bawah, kenal pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi 3 ayat yang anda pilih seperti berikut. Okay, cuba tengok ayat yang pertama. Pelbagai pendekatan telah dilakukan oleh pihak pemerintah untuk memerangi rasuah di Malaysia. Okey, cuba tengok apa dia subjek dan apa dia predikat. Okey, awak dah nampak dah jawapan dia kan. Okey, cuba tengok kat sini kan. Subjek adalah pelbagai pendekatan. Mesti awak tengok yang mula-mula perkataan yang mula-mula tu yang berkaitan akan dijadikan sebagai subjek. Okey, dan telah dilakukan bla 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 ni adalah menerangkan tentang pelbagai pendekatan tersebut. Okey. Pelbagai pendekatan adalah subjek telah dilakukan oleh pihak pemerintah untuk memerangi rasuah di Malaysia. Itu adalah predikat. Okay, cuba tengok di sini. Nanti kita pergi balik kat sini kan. Okay. Alright. Ayat yang kedua. Lantaran itu Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia diperkasakan untuk memerangi rasuah dalam kalangan di negara kita. Okay, so yang mana tu? Yang ini. Okay. Dia tak ambil ini ya. Okay. Dia tak pilih ayat ini untuk ditukarkan kepada subjek dan predikat. Tapi kalau awak pilih yang ini apa? Apa subjek, apa predikat dia? Yang mana satu? Boleh tak awak ambil ayat yang kedua? Sebab atas ni dia suruh pilih 3 ayat yang anda pilih. Kan banyak ayat. 1, 2, 3, 4 dan ada 5 ayat kat sini. Okay, ada 5 ayat kan. So untuk jawapan ni dia pilih 3. Dia suruh awak pilih 3 pun, awak pilihlah mana-mana ayat yang awak nak kenal pasti apa subjek, apa predikat kan. Alright, so dia pilih ni ayat yang ketiga ni. Okay, ayat yang kedua, subjek apa? Bagi tahu saya subjek dia apa?
Oh, subjek sebagai tajuk. Subjek tu sebagai benda yang nak diterangkan. Bukan tajuk Maknanya dia highlight benda tu. Ni nak terang tentang perkara tersebut. Boleh? Subjek itu adalah benda yang nak diterangkan. Ini pelbagai pendekatan ini adalah subjek. Telah dilakukan oleh pihak pemerintah untuk memerangi rasuah. Sebenarnya senang je untuk awak nak kena faham subjek predikat. Awak tengok apa kat permulaan ayat, lepas tu apa yang menerangkan tentang perkara yang disebut pada permulaan ayat. Macam ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, ini adalah subjek. Diperkasakan untuk memerangi rasuah dalam kalangan. Ini adalah predikat. Okey, yang ini rasuah. Okey, diterangkan tentang rasuah ni menjadi satu daripada punca kemunduran sebuah negara. Betul lah. Dia ambil rasuah sebagai subjek dan apa? Menjadi satu daripada punca kemunduran negara. Itu adalah predikat dia. Okay, cuba kita tengok yang ini pula. Hal yang ini dikatakan demikian kerana menyebabkan penyelewengan dalam urusan pentadbiran negara. Okey, apa tu? Yang subjek dia apa? Apa dia subjek kat sini? Untuk ayat yang keempat ni. Okey, dia ambil yang ini. Usaha memerangi rasuah di Malaysia melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. So, usaha memerangi rasuah di Malaysia adalah subjek. Faham Usaha memerangi rasuah di Malaysia adalah subjek. Ini menerangkan tentang subjek. Melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Nampak? Predikat dia melibatkan lapisan masyarakat. So, kalau yang ini hal ini dikatakan demikian. Okey, subjek dia apa? Kerana rasuah menyebabkan penyelewengan dalam urusan pentadbiran negara. Rasuah sebenarnya merosakkan negara sebenarnya. Benda yang tak boleh jadi boleh. Betul ke tak? Sebab tu rasuah tak boleh sebagai amalan dalam mentadbir sebuah negara. Memang benda tu adalah satu kesalahan yang besar. Sebab contoh katalah orang bagi rasuah untuk membina jambatan. Okey, memberi rasuah kepada orang yang dia nak jimat kos, contoh dia nak jimat kos, dia akan menggunakan bahan-bahan yang murah. Ataupun dia tidak membuat jambatan, contoh ni jambatan membuat spesifikasi yang betul. So bila dia tidak mematuhi SOP, spesifikasi yang betul, cara buat tu betul, dipanggil SOP Standard Operating Procedure yang betul, akan menyebabkan apa? Kemalangan akan berlaku, betul? Dia tak buat dengan cara yang betul lah. Maksudnya kita bagi pada orang yang orang yang mengambil mengambil peluang ke atas suatu benda untuk keuntungan diri mereka. Biasanya orang bagi orang rasuah ni dia ada kita panggil ada niat di sebalik apa yang dibuat. Kadang-kadang dia nak lebih mudah. Dia nak cara yang lebih mudah, so mungkin boleh melibatkan kerosakan, kemalangan dan sebagainya pada pihak-pihak yang tertentu kerana mereka mengambil mudah Okey, jadi sepatutnya kalau buat sesuatu terutama sekali dalam hal-hal pentadbiran negara, mesti mengikut cara yang betul. Jadi ada orang dia nak tender, dia nak ambil mudah, dia tak nak ikut SOP yang betul, so dia bagi duit bawah meja. Kita kata duit under table, betul tak? Ini untuk berkaitan dengan rasuah lah, bukan membina ayat kan. Okey, faham ya? Okey, hal ini dikatakan demikian, ini adalah subjek. Predikat kerana rasuah menyebabkan penyelewengan dalam urusan pentadbiran negara. Boleh? Boleh mudah je sebenarnya. Subjek adalah benda yang kita nak terangkan, kita sebut tentang subjek tersebut. Predikat adalah menerangkan tentang perkara tadi.
Okay, boleh ya? Sebenarnya senang aja ni. Banyak nanti. Saya akan bagi banyak soalan lepas ni ya. Okay, so sekarang telah pun tiba pada penghujung ya. Kita telah berada pada pukul 9, so saya berhenti di situ dahulu sebab untuk yang kedua ni banyak benda yang mungkin kita akan bincangkan. Alright, so saya minta awak baca ini dulu ya, tips untuk SPM ini kan. Ini kalau saya bincang mungkin mengambil masa juga. So selepas ini kita akan pergi kepada subjek ataupun mata pelajaran sains untuk tingkatan 4. Okay, so kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar. Ya, ada soalan ini. Subjek sebagai tajuk dan predikat sebagai huraian. Macam itulah lebih kurang, yes. Okay, perkara yang nak diperkatakan, subjek tu. Predikat itu yang menerangkan subjek itu. Betul. Betul Zaifah. Okay. Sesuatu yang menerangkan tentang subjek adalah disebut sebagai predikat. Okay, saya ucapkan terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu hadapan untuk belajar dengan lebih baik lagi mata pelajaran bahasa Melayu. InsyaAllah. Okay, so sekarang saya berubah kepada mata pelajaran sains. Okay. Adakah pelajar-pelajar yang sama menghadiri untuk kelas sains? Okay, grup yang sama. Assalamualaikum. Okay, bagus. Okay, Aiman Hakim. Terima kasih bagi respon. Okay, sekarang saya akan bincangkan tentang mata pelajaran sains. Okay, tapi saya minta awak bagi saya beberapa minit. Saya akan mulakan untuk topik pelajaran sains. Oops. Okay. Kenapa tu? Okay, pelajar masih dapat melihat ini skrin? Tidak. Okay, mungkin saya dah terkeluar. Okay, saya share balik. Okay, saya rasa dah nampak ya. Okay, saya akan okay, berhenti sekejap untuk beberapa minit. Bagi saya masa sekejap untuk buat persediaan sikit ya.
Assalamualaikum. Semua dapat melihat skrin dengan jelas? Semua dapat lihat skrin dengan jelas? Dapat? Okey, terima kasih. Dapat. Okey, terima kasih ya. Alright. So untuk ini kita akan buat sambungan pada topik yang telah dibincangkan pada minggu lepas, iaitu pemadam kebakaran. Okey, pertama sekali kita tengok kelas kebakaran ya. Untuk kelas kebakaran, jadual 1.5 menunjukkan 6 kelas kebakaran, iaitu kebakaran kelas A. Apa itu? Kebakaran kelas A. Tengok jenis bahan api ataupun punca kebakaran ya. Untuk kelas A, pepejal yang mudah terbakar seperti kain, kayu, kertas, fabrik, getah, sampah sarap dan bahan yang mudah terbakar. Itu adalah untuk kategori kelas kebakaran A ya. Pepejal yang mudah terbakar. B. Kelas kebakaran B ialah cecair yang mudah terbakar seperti alkohol, petrol, grease, kerosin, terpentin. Terpentin ni minyak gas ya. Cat dan varnis. Ini adalah cecair yang mudah terbakar. Untuk jenis kebakaran C, gas pula. Tadi pepejal yang A tu, B cecair dan C adalah gas. Gas yang mudah terbakar seperti gas asli, LNG, metana, gas petroleum cair, LPG. Ni gas petroleum cair ni kalau tak silap ni yang gas yang kita mungkin yang kita beli tu. Betul tak? Tengok dan juga oksigen, propana, butana dan etana ni semua macam alkohol ya. Ada ini gas semua ni. Gas yang mudah terbakar. D adalah logam reaktif seperti kalium, natrium, kalsium, aluminium dan magnesium. Untuk E adalah jenis kebakaran untuk kelas E adalah berkaitan dengan pemanas elektrik dalam alat elektrik yang rosak ataupun sewaktu lintar pintas. Ingat tu? Pemanas elektrik dalam alat elektrik yang rosak. Mungkin bakar kan? Bakar jadi hitam gitu kan. F adalah jenis kebakaran minyak masak tak tepu, lemak di dapur dan juga minyak komersial. Maknanya awak tahu A pepejal, B cecair, C gas, D logam, dan E elektrik. Awak senang ingat E elektrik dan akhir sekali ialah berkaitan dengan minyak. Apa-apa minyak ya. F tu. Jadi mungkin awak boleh ingat P, C, G, L, P, M. Macam tu lebih kurang. Awak buatlah awak punya macam mana cara awak nak ingat kan. Right. So seterusnya. Jenis pemadam kebakaran. Nombor 1. Pembakaran memerlukan bahan api, oksigen dan juga haba. Kalau ada api tak ada oksigen, tak jalan. Tak boleh berlaku kan. Alright. Jenis pembakaran adalah berdasarkan 3 prinsip seperti yang berikut. Penyingkiran. Jenis pemadam kebakaran. Maknanya kita boleh memadamkan kebakaran dengan 3 cara. Yang pertama, awak kena faham 3 prinsip tu ya. Yang pertama, penyingkiran sumber bahan api yang belum terbakar. Apa tu? Sistem bahan api. Bahan api apa? Kayu? Boleh? Yang pepejal tadi lah. Betul tak? Pepejal, cecair, gas, logam reaktif, pemanas. Maknanya belum terbakar ya. Kita elakkan daripada berlaku benda-benda. Contoh kan, kata ada petroleum, lepas tu ada petroleum.
Lepas tu tempat tu memang berdekatan dengan mungkin punca api ke apa kan. Boleh jadi. So kena jauhkan punca tersebut daripada benda yang mudah terbakar. Okay. Penyingkiran sumber bahan api. Sumber bahan api ni lah semua lah. Pepejal yang mudah terbakar ni. Okay, cair yang mudah terbakar, gas yang mudah. Maknanya kita jauhkan dia, okay, letakkan dia jauh sikit. Dia belum terbakar lagi ni. Kita tak nak lah benda yang terbakar kan. So kita jauhkanlah punca yang benda-benda yang boleh terbakar inilah. Daripada mana? Daripada sumber macam haba ataupun api dan sebagainya lah. Okay, yang ke B, penyekatan bekalan oksigen. Mengelakkan daripada wujudnya oksigen di kawasan tersebut. Tapi biasanya oksigen semua berada di mana-mana, betul tak? Tapi maknanya kalau tempat yang tak ada oksigen tu maknanya tak boleh berlaku lah. Okey, dan juga mengurangkan haba. Mengurangkan haba maknanya tempat panas. Contoh kan sekarang musim panas, betul? Musim panas, katalah hutan berlakunya apa? Pengeringan, mungkin dahan kayu, daun, semua jadi kering kan. Benda-benda tu mudah terbakar sekiranya wujud haba panas. Boleh jadi ya, tiba-tiba je benda tu boleh terbakar sebab dia panas. Okay, sebenarnya kena kurangkan suhu lah. Okay, iaitu penurunan suhu, pengurangan haba. Maknanya awak kena kurangkan haba untuk mengelakkan berlakunya kebakaran tersebut ya. Penurunan suhu ataupun pendingin pada bahan yang terbakar. Alat pemadam kebakaran ialah alat yang digunakan untuk mengawal ataupun memadamkan kebakaran. So apakah dia jenis pemadam kebakaran dan juga prinsipnya? Kita tengok ya, jenis kebakaran jenis pemadam kebakaran yang pertama ialah air. Air dia menyekat oksigen dan menyejukkan. Maknanya menyejukkan tu adalah pengurangan haba lah. Dia menyekat oksigen dan mengurangkan haba. Okay, pasir pun boleh. Okay, pasir memerangkapkan oksigen. Okay, pasir memerangkap oksigen, menyekat oksigen. Selimut, selimut kebakaran. Kalau boleh selimut tu kalau cantik selimut yang basah. Lagi bagus. Betul tak? Kenapa? Kalau selimut biasa memang dia memerangkapkan oksigen, tapi kalau selimut basah memerangkapkan oksigen dan juga mengurangkan haba. Okay, alat pemadam api seperti apa? Itu yang warna merah tu kan? Yang ada kat sekolah ataupun di mana-mana yang warna merah tu. Okay, menyekatkan oksigen ataupun pada masa yang sama mengurangkan haba. Maknanya kita kena tahu prinsip itulah. Maknanya tak adalah sewenang-wenangnya. Tapi ada juga kan berlaku, okay, contoh kalau bomba kan, bomba dia tak ada ambil air daripada dia mesti guna hose dia tu sebab dia akan pump air bila dia nak padamkan kebakaran, dia akan gunakan tekanan yang tinggi supaya tidak tak dapat kebakaran tadi akan di situ mungkin di sini adalah kalau air memanglah pengurangan haba kan, tapi bila disembur dalam dengan tekanan yang tinggi dia akan menyekat oksigen lah di situ. Okey. Pemadam kebakaran seperti selimut kebakaran ataupun selimut kalis api, fire blanket yang diperbuat daripada 2 lapisan gentian kaca. Okey, special lah. Ni bukan selimut-selimut biasa lah, boleh selimut bukan ya. Selimut yang dibuat daripada 2 lapisan gentian kaca dapat memadamkan kebakaran kecil atau sederhana dengan membalut mangsa kebakaran tersebut. Selimut kebakaran dapat menyekat oksigen daripada sampai kepada bahan yang terbakar. Contoh kalau kena kat orang ke ataupun kena pada mungkin
Mungkin perabot lah kot, perabot yang kata mungkin awak sayang tiba-tiba kena sambar api ke apa kan. So awak guna selimut inilah untuk menyekat daripada oksigen. Okey, kemudian kita tengok kaedah penggunaan bahan kebakaran ya. Ini adalah jenis-jenis alat pemadam api yang ada di mana ni? Di sekitar bangunan lah. Okey, awak tengok yang pertama ini, yang kecil ni, pemadam api karbon dioksid. Okey, pemadam api karbon dioksid. Yang kedua, pemadam api buih. Keluar buih. Kenapa keluar buih ya? Satu mungkin dia sejuk ataupun yang kedua buih tersebut memerangkapkan oksigen. Okey. Yang ketiga, pemadam api bahan kimia yang lembab. Lembab ni menurunkan suhu. Bahan kimia ni mungkin dia memerangkapkan oksigen. Okey, yang ketiga. Oh, nampak macam sama kan? Pemadam api air. Oh, okey, ini semburan air di sini. Tapi kita tak nampak dekat kan apa yang dia tulis kat situ kan? Kita tak nampak ya. Okey, yang terakhir di sini adalah pemadam api serbuk kering. Dia patut zoom lagi tengok kan, kita boleh baca apa ada kat sini kan. Okey, alat pemadam api yang digunakan adalah bergantung pada kelas kebakaran. Tengok jenis kebakaran sama ada pepejal, cecair ataupun gas, ataupun apa? Alat elektrik ataupun minyak. Jadikan contoh kan, contohlah kalau satu tangki, mungkin tangki kita nak kata apa? Tangki cecair, cecair chemical contoh kan, chemical. Chemical ni masuk dalam kategori mana? A, B, C ataupun D. Macam mana ya? Kita ambil contoh, dia nak angkut bahan kimia ya. Dia akan letak dalam satu lori yang khas lah yang tengok buat ada bulat, bentuk bulat kat belakang kan. Dia nak letak bahan kimia. So bila katalah berlaku tumpahan ya ataupun berlaku mungkin accident ke apa, tiba-tiba bahan kimia tu terkeluar daripada lori tersebut. Okay. So pihak bomba akan dipanggil untuk memadamkan. So bomba first sekali dia kena kenal pasti apa dia. Okay. Kalau kebakaran yang melibatkan bahan kimia, awak kena gunakan yang mana? Pemadam api yang mana satu? Karbon dioksid, buih, pemadam bahan kimia lembab ataupun pemadam api air dan pemadam api serbuk. Tapi kalau awak tengok kan bomba, firefighter, dalam bahasa Inggeris firefighter, dia akan melalui latihan ya untuk mengenal pasti jenis kebakaran dan jenis bahan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Okey. Kebakaran yang berpunca daripada bahan api ataupun punca yang berbeza memerlukan jenis alat pemadam api yang berbeza. Bergantunglah tengok Okey. Kata kalau macam mana elektrik terbakar contoh kan. Okey. So kena tahu nak guna pemadam api yang mana satu. Okey, darjah 1.5 menunjukkan jenis alat pemadam api yang berbeza dikelaskan berdasarkan medium pemadam api, pemadam kebakaran tersebut. Okey, cuba kita tengok di sini. Okey. Jadual 1.7 menunjukkan jenis alat pemadam api yang bersesuaian dengan kelas kebakaran. Jadual 1.7. Jenis alat pemadam api, kandungan, warna label dan kelas kebakaran yang dipadamkan. Okey, kalau tengok tadi kelas kebakaran untuk A, pepejal. Dia guna air boleh, buih okey, serbuk kering okey untuk kebakaran pepejal ya. Okey, karbon dioksid tak boleh. Saya tak pasti ni dia bagi label mungkin dia bagi label di mana? Di tangki tersebut lah untuk mengenal pasti kan.
Okey, untuk bahan kimia lemak, okey, boleh digunakan untuk kebakaran pepejal. Serbuk M28, serbuk L2 tak boleh digunakan. Ini dalam bentuk serbuk. Tadi kita tengok serbuk, kat mana serbuk tadi? Ada ya, sekejap kita ada jumpa tadi ya untuk okey. Okey, untuk serbuk. Okey, tak apa. Nanti awak cari sendirilah yang tu. Okey, untuk kebakaran kelas B. Pertama pepejal, dua cecair kan. Cecair, kalau cecair yang menyebabkan kebakaran tu tak boleh guna air. Nampak tak? Tak boleh dipadamkan menggunakan air, tapi boleh dipadamkan menggunakan buih. Maksudnya yang tadi saya ceritakan satu senario tadi, tangki yang mengandungi bahan chemical, untuk ni cecair kan. So tak boleh guna air. Bomba tahulah tu, gunakan pemadam yang berbentuk buih dan juga boleh berbentuk serbuk kering. Boleh berbentuk karbon dioksida. Bahan kimia tak boleh lah, for sure lah. Benda yang cecair kimia dengan bahan kimia tak boleh lah. Dan serbuk M28 dan L2. Okay. Untuk C, A pepejal, B cecair, C gas. Gas tak boleh guna air, tak boleh guna buih. Tapi gas di sini boleh guna serbuk kering. Saya tak tahu macam mana keadaan dia ya. Dia sembuh serbuk kering. Okey. So boleh digunakan karbon dioksida untuk gas. Dan tak boleh guna bahan kimia for sure, dan tak boleh guna serbuk M28L2. Saya tak pasti ya apa yang terkandung dalam serbuk ini ya. Okey, dan D ialah apa? Cek balik. D ialah apa? Ini D ya. D adalah logam reaktif. Logam yang aktif. Okey, kita nak padamkan dengan apa? Cuba tengok D. Tak boleh dengan air. Mungkin air akan boleh menyebabkan dia bertindak balas. Boleh jadi. Buih tak boleh sebab buih pun ada air kan. Boleh guna serbuk kering. Tak boleh guna karbon dioksida. Tak boleh guna bahan kimia lemak. Dan di sini boleh guna M28 dan serbuk L2. Untuk apa tadi? Untuk bahan kimia yang aktif, tak boleh guna apa-apa yang berbentuk bentuk air. Serbuk kering boleh. Dan juga M28. Okey, nanti kita check tengok apa yang ada kat dalam M28. Okey, E adalah elektrik. Okey. E elektrik. Lagilah tak boleh guna air. Betul tak? Kenapa tak boleh guna air? Kalau berlaku kebakaran yang ada kaitan dengan elektrik. Contoh ya, masa banjir. Okey. Mungkin dawai elektrik terputus dan tercecah masuk ke dalam air. Apa akan berlaku kalau ada orang lalu kat situ? Apa akan berlaku? Siapa nak bagi respon? Aliran renjatan. Ya, betul. Kena renjatan. Sebab air adalah pengalir elektrik. Faham ya? Air adalah pengalir elektrik. Sebab tu tak boleh gunakan air untuk memadamkan kebakaran yang ada kaitan dengan elektrik. Buih beradik-beradik dengan air juga. Serbuk kering, yes. Karbon dioksida boleh untuk elektrik. Okey, karbon dioksida boleh untuk elektrik, yang lain tak boleh. Cuma serbuk kering dan karbon dioksida saja. Maknanya kat sini awak kena ambil inilah, betul tak, yang ada karbon dioksida ini. Pemadam api yang mengandungi karbon, yang berbentuk karbon dioksida. Awak boleh gunakan sembur dekat litar elektrik tadi. Okey, awak tak boleh guna
air, sebab mungkin kalau awak berdiri kat situ dengan kamu sendiri ya kena peringatan tersebut. So kena berhati-hati. Kalau tak tahu apa nak buat, panggil ataupun telefon 999. Betul tak? Awak telefon 999 terus bomba akan datang. Okey. F adalah berkaitan dengan minyak. Okey, minyak tak boleh guna air, tak boleh guna buih. Boleh guna serbuk kering dan boleh guna karbon dioksida dan juga bahan kimia untuk minyak. Yes, boleh jadi minyak tu dia ada sebatian bila bertindak balas dengan bahan kimia yang tertentu dia akan jadi tak aktif. Okey, kalau awak tengok kat sini nampak macam serbuk kering boleh digunakan untuk memadamkan semua bahan-bahan yang menjadi punca kebakaran. Contoh kat sini A pepejal, B cecair, C gas, D bahan kimia, E elektrik dan C minyak. Maknanya serbuk kering boleh digunakan untuk semua. Yang lain-lain tu ada keadaan-keadaan yang tertentu. Boleh faham semua? Boleh ya? Okey, faham untuk bahagian. Okey, terima kasih Uzaifah. Alright, maknanya tanda right boleh padam, pangkah tak boleh padam. Okey. Seterusnya, cara menggunakan bahan pemadam api. Ini bagus ya kalau awak belajar ni. Sekurang-kurangnya bila awak belajar, awak tahu cara untuk bertindak. Mungkin awak berada di satu tempat yang mempunyai keadaan macam ni ya. So anda perlu tahu bagaimana untuk menggunakan alat tersebut. Jadi diajar ya di sekolah. Okey, langkah caps, cabut, acu, picit dan sembuh. Cabut, ini ada macam pin di sini. Okey, acu maksudnya tunjuk ke arah api, kena hati-hati ya. Lepas tu dia kata picit, mana ya picit ni, ni yang kat atas ni. Picit wheel dengan kuat. Ni bahagian atas sini, ni dah acu dah. Okey, dan langkah yang keempat sembur dari sisi ke sisi, maknanya ada pergerakan lah. Jangan, maknanya kadang-kadang mungkin orang tu sembur satu tempat je kan. Ini dia suruh ada pergerakan ya. Okey, alat pemadam kebakaran serbuk kering ABC dapat digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran yang berpunca daripada logam dan gas. Tapi tadi kan serbuk kering semua boleh ni. Guna untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran yang berpunca daripada logam dan gas. Kalau logam dan gas maksudnya gas C dan D adalah logam dan gas. Sepatutnya C ni gas ni. Dia kata boleh kat sini. Ini kata kecuali kebakaran berpunca daripada logam dan gas. Okey. Pelik juga kan. Dia kata ya semua kat sini, lepas tu dia kata kecuali. Okey. Kelembapan yang dihasilkan lebih lama dapat menghalang api daripada merebak semula. Kadang-kadang mungkinlah kot macam kayu kan. Mungkin dia ada dia punya haba tu, mungkin boleh nak mulakan balik api tersebut. Okey. Right. Bina satu peta minda item yang sesuai untuk menunjukkan langkah menggunakan alat pemadam api. So kat sini awak guna inilah sebagai peta minda awak, caps. Cabut, acu, apa dia? P apa? Picit. Picit ni alat ni. Picit alat dah. Bukan picit hidung awak. Sorry ya. Okey, picit alat ini. Okey. Dan S adalah sembur kepada tempat yang terbakar. Okey, menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Alat pemadam kebakaran di sekolah mesti diaudit. Apa maksud audit di sini? Apa maksud audit? Siapa tahu maksud audit? Tahu tak? Apa maksud audit? Tak tahu kan? Kena check lah. Kena check selalulah. Kena kalau kita guna perkataan kita,
check tu apa? Kena semak, kena tengok selalulah. Okey, keadaannya untuk memastikan alat tersebut dalam keadaan baik dan boleh digunakan semasa kecemasan. Antara perkara yang perlu diperiksa adalah seperti berikut. A. Lokasi alat pemadam kebakaran dalam pelan laluan kecemasan di bilik makmal, bilik darjah, kantin dan lokasi lain di sekolah. Tengok alat pemadam tu dia letak kat mana. Kadang-kadang tak ada pun alat pemadam ni. Ni lagi bahaya, betul tak? Okay, number B. Jenis pemadam kebakaran dan bilangannya. Ini siapa yang kena buat ni, check up ni? Cikgu lah. Okay, cikgu ataupun pihak sekolah lah. Okay. Dan kena cek tarikh luput dan juga maklumat lain dalam sijil jambatan pula. Sijil Jabatan Bomba dan Penyelamat yang diletakkan pada alat pemadam api. Maknanya pihak sekolah lah kena buat semakan secara berkala ya. Tak boleh anggap semua okey semua kan. Alright, sebarang kerosakan pada alat pemadam kebakaran perlu perlu dikenal pasti dan diperbaharui lah ataupun kena dapatkan yang baru. Okey, jarum dalam meter tekanan yang berada dalam kawasan hijau hijau normal menunjukkan alat pemadam api selamat digunakan. Jarum dalam meter tekanan yang berada dalam kawasan hijau. Okey, kat mana tu meter tekanan tersebut? Mungkin ada. Okey, ini kalau awak lihat ini adalah gambar foto 1.12 sijil Jabatan Bomba dan Penyelamat pada pemadam api. Oh, okey, awak tengok ni. Sekolah Jalan Pekaka 8/1 Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 8 Kota Damansara. Ni yang bila ni? Oi, 2016. Lama ni. Okey. So kena check tengoklah sama ada masih berfungsi dengan baik ataupun tidak. Boleh? Ada soalan? Jelas ya? Okay, ini mungkin ada soalan-soalan yang boleh ditanyalah daripada sini kan. Tapi yang ini penting lah ni. Okay, satu jenis kebakaran. Yang kedua, 3 faktor yang awak kena tahu tentang bagaimana cara untuk nak memadamkan. Jenis pemadam kebakaran berdasarkan 3 prinsip iaitu penyingkiran sumber bahan api, kedua penyekatan bekalan oksigen dan ketiga pengurangan haba. Sumber bahan api, bekalan oksigen dan juga haba, okey, mengurangkan ataupun menyejukkanlah bahan tersebut. Okey, seterusnya yang kat sini lah jenis pemadam kebakaran dan prinsipnya. Okay, maknanya untuk air apa yang dia fungsi air tersebut lah untuk memadamkan kebakaran tersebut ya. Pasir, selimut kebakaran dan juga alat pemadam api. Inilah alat pemadam api kan. Okey, dan awak boleh lihat di sini apakah bahan yang boleh digunakan untuk memadamkan jenis-jenis bahan yang terbakar yang disebut sebagai kelas kebakaran. Okay. Alright, ini cara-cara nak menggunakan. Alright, so kita selalu, pihak sekolah selalu kena audit. Okay, ini soalan. Okay, soalan. Awak tengok ini soalan praktis 1.3. Okay, nak cuba jawab soalan. Awak tengok dulu soalannya. Namakan 3 syarat untuk pembakaran berlaku. Namakan 3 syarat untuk pembakaran berlaku. Yang pertama. Yang pertama apa? Siapa nak jawab? Ataupun nak tulis? Satu, bahan api, betul Adam. Yang kedua? Haba, bukan haha. Haba.
Okey, yang ketiga. Siapa nak jawab? Yang ketiga. Hoi, angin. Aiman Hakim, angin. Mana ada. Bukan angin. Memanglah angin adalah mempercepatkan lagi kebakaran tersebut merebak ya. Tapi ni benda ni kena ada untuk berlaku kebakaran. Satu, yes. Kenapa liatin eja oksigen? Senangnya. Oksigen O-K-S-I-G-E-N. Oksigen. Okay, kena eja betul. Alright, bagus. Arfa, okay. Bagus ya, liatin dan Arfa, oksigen. Aiman bukan angin, angin mempercepatkan. Tapi syaratnya ada 3. Yang pertama apa? Sumber, bahan bakar. Tadi apa dan? Bahan api, sorry. Bahan bakar ataupun bahan api, yes. Bahan api. Yang kedua ialah oksigen. Yang ketiga ialah haba. Kalau ada bahan api tapi dekat, contoh dekat mana? Ada ais, tak boleh sebab tak ada haba. Ataupun ada semua tak ada oksigen pun tak boleh juga. So tiga-tiga kena hadir. Syarat dia ketiga-tiga kena ada baru boleh berlaku kebakaran. Okey. Nombor 1B. Namakan satu jenis pemadam kebakaran yang lazimnya digunakan untuk memadamkan unggun api. Apa dia? Satu jenis pemadam kebakaran yang lazimnya digunakan untuk memadamkan unggun api. Okey, cuba awak tengok, unggun api adalah pepejal. Betul ke tak? Unggun api adalah, apa dia bahan bakar dia? Apa dia bahan api dia? Unggun api. Apa dia bahan api dia apa? Unggun api, yes, kayu, betul. Kayu adalah pepejal kan? Okay, cuba lepas tu awak check tengoklah. Awak tengok balik. Nota tadi untuk pepejal, kita kena guna apa? Ting ting ting. Pepejal. A. Ni A kan? Pepejal A kan? So check balik dekat apa? Sini. Okay, A. Apa yang kita boleh gunakan untuk padamkan kebakaran yang melibatkan pepejal? Kita boleh guna bahan pemadam seperti air, lagi buih, lagi serbuk kering dan juga bahan kimia lembap yang boleh digunakan untuk memadamkan pepejal tersebut. Jangan awak simbah bahan kimia yang boleh bertindak balas pula. Bahaya. Alright. Okey, betul jawapan. Kita tengok jawapan pelajar semua. Buih, pemadam CO2. Pemadam CO2. Apa tu Syafiq? Pemadam CO2. Okey, awak tengok. A adalah kayu, sumber dia. Okey, boleh guna air, boleh guna pemadam karbon dioksida. Okey. Cuba tengok pemadam karbon dioksida boleh tak? Boleh. Okey, A tak boleh. Cuba tengok. Siapa jawab tadi? Syafiq kalau awak tengok, Syafiq tengok A kan, karbon dioksida tak boleh sebab dia pangkah. Nampak tak? Kalau guna karbon dioksida untuk air. Faham? Okay, ingat tu. Ingat yang ni lah. Ingat yang ni. Tengok. A adalah pepejal. Kat sini dia pangkah untuk karbon dioksida, tak boleh guna untuk memadamkan kebakaran yang ada kat tangan kayu. Okay, lagi apa? Buih. Yes, okay, pemadam ABC. Alright, tengok soalan tadi semula. Saya tengok check soalan balik. Alright, namakan satu jenis pemadam kebakaran yang lazimnya digunakan untuk memadamkan. Okay, dia nak satu je. Apa-apalah. Okay, yang boleh padamkan api. Okay, C. Huraikan bagaimana jenis pemadam kebakaran dalam soalan 1B dapat memadamkan api. Katakanlah awak pilih air. So, air buat apa? Menjadikan benda tu terpadam. Kalau awak pilih air lah. Kalau awak pilih air, maksudnya awak pergi pada sini lah. Awak tengok jadual ni kan. So, air sebenarnya dia menyekat oksigen. Air juga menurunkan suhu. Ya, mengurangkan haba.
Okay, dia ada kaitan dengan haba. Okay, haba ni suhu lah. Jadi kalau awak pilih air untuk jawapan kamu, air menyekat oksigen. Penyekatan oksigen dan air juga mengurangkan haba. Kalau awak pilih pasir untuk memadamkan unggun api tadi, maksudnya pasir ni memerangkap oksigen tersebut. Okay? Penyekatan oksigen. Kalau awak pilih selimut kebakaran, maksudnya jawapan awak ialah penyekatan oksigen. Alat pemadam api. Awak tengoklah alat pemadam api yang mana ya. Okey. Ini jawapan dia lah untuk C ya. Bergantung pada apa yang awak jawab untuk B tadi. Kalau awak pilih air, awak kena terangkan penyekatan oksigen dan pengurangan haba. Kalau awak pilih air. Boleh faham? Okey, bagus. Okey, awak kena ingat yang tu lah. Awak kena ingat yang tu. Beberapa jadual tadi ya, awak kena ingat ya. Okey, padankan contoh bahan yang terbakar dalam kelas kebakaran yang betul. Kerosin. Kerosin apa? Dalam kategori apa kerosin? Kerosin dalam kategori apa? Kelas kebakaran mana kerosin? Siapa tahu? Betul, B. Okey. Lemak dalam kuali dalam kategori yang mana? Siapa nak jawab? Lemak dalam kuali. Betul, F. Kertas. Kertas kat mana? Kertas. Good. Siapa yang jawab A? Adam, Aiman, Liatin. Betul. Swiss Electric. Yang mana satu? Senang je. Dia start dengan E. Betul. Okay. Electric maknanya dia pergi dekat E lah. Betul tak? Alright. Gas metana. Gas. Gas yang mana? Okay. Awak ingat pepejal, cecair, gas. So gas dekat tempat C. Betul tak? Alright, wow, ramai jawab C ya. Zaifah, Aiman, Liatin dan Arfah. Bagus. Alright, seterusnya pergi pada pita magnesium. Pita magnesium ialah logam. Is it logam? Bahan kimia. Pita magnesium. Yang mana satu? Logam ataupun bahan kimia. Dia adalah pergi ke D. Okay, D ya. Jawapan dia. Betul tak D? Ui, ramai jawab D ya. Okay, Liatin, Zaifah, Arfah. Okay, bagus. Maknanya awak faham apa yang kita bincangkan pada hari ini. Alright, so yang seterusnya. Okay, kita pergi sangat cepat ya. Sebab masa dah 9.46. Okay, Rajah 1 menunjukkan beberapa jenis alat pemadam api. Tentukan kelas kebakaran yang dipadamkan oleh pemadam api dalam jadual di bawah. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Jawapan apa? Mana awak kena tengok ni Awak kena tengok ni. Awak kena tengok ni balik. Wisman. Awak kena tengok ni. Alat pemadam api. Okey, saya cek balik tengok pemadam api. Yes, karbon dioksida. Cek balik karbon dioksida. Di sini. Di kawasan ini. Karbon dioksida maksudnya B, C, E dan F. Betul ke tak? Betul? Betul? Yes, very good. Okay. So maknanya untuk karbon dioksida maknanya awak tengok bahan api yang mana yang dia right. Tanda right ni kan? Tanda betul ni. Untuk karbon dioksida awak ambil itulah. Kat sini dia tanda right B, C, E dan F. Okay. Seterusnya kita pergi kepada, okay saya cepat sikitkan. Buih. Buih yang mana satu? Buih. Kita tengok buih. Ulang balik. Pergi tengok buih kat sini. Okay, awak tengok A, B, B sahaja untuk buih. Betul ke tak? Awak kena pantas sikit lah tengok jadual ni ya.
Maknanya buih untuk A dan B sahaja. Alright, seterusnya. Soalan seterusnya. Bahan kimia lembab. Bahan kimia lembab apa dia? Cek balik. Nota ni saya dah masukkan, okay, bahan perbincangan ni kita dah masukkan dalam WhatsApp group kan. So awak boleh tengok balik, mungkin guna komputer awak ataupun awak guna you punya handset lah untuk tengok balik nota tersebut. Okay, so saya bagi jawapan ya. Untuk bahan kimia lembab A dan F. Bahan kimia lembab, okay, A pepejal, F adalah apa? F. Yang last kali apa? F. Apa F? Minyak. Betul ke tak? F adalah minyak. Kan? Okay? Alright, seterusnya air. Air boleh kelas pembakaran yang dipadamkan. Air boleh memadamkan. Dia tulis kat situ A sahaja. Betul ke? A sahaja. Betul awak. Air hanya boleh digunakan untuk memadamkan bahan bakaran yang berbentuk pepejal sahaja. Nampak tu? Air. Pepejal sahaja. Okey, air. Okey, sumber kering. Sumber kering. Cepat, siapa nak jawab sumber kering? Sumber kering? Banyak ya sumber kering. Cuba tengok sumber kering. Semua sekali. Sebutlah A, B, C, D, E dan F. Okay. Tapi sumber kering di sini saya dapat jawapan A, B, C, D bukan dan F bukan. D bukan dan F bukan. Maksudnya dalam ni, sorry ya, dalam jadual ni awak kena pangkah D dan F. Apa itu D dan apa dia F? Minyak dan bahan kimia. Minyak dan bahan kimia. Untuk serbuk kering, jawapan dia A, B, C dan E. Untuk serbuk kering ya. Awak catat ya. Untuk serbuk kering A, B, C dan E. Okay, serbuk M28. Serbuk M28 hanya D sahaja. Nampak tu? D apa? A pepejal, B cecair, C gas, D ialah bahan kimia. Betul ke tak? D. D apa? Tengok kat atas ni. D ialah logam aktif. Yes, logam aktif. Logam aktif ya. Boleh menggunakan serbuk. Maknanya serbuk M28 ni hanya satu saja yang dia boleh padamkan, iaitu logam aktif. Okey. Ni apa? CAPS. C-A-P-S. Betul tak? Susun langkah semasa menggunakan okey, dia suruh awak susun ini. So C yang mana? C adalah apa? Sorry, C-A-P-S. Cabut. First N. A ialah ini mesti nombor 3 ni, picit ni. Duduk kat sini. Acu. Betul tak? Acu. K nombor 2. N yang pertama di sini N. Di sini adalah acu K. Ini picit dan gerak-gerakkan M. M last sekali. Boleh? Boleh faham? Dapat? Dapat semua? Semua diam. Okey. Ada 10 orang pelajar. Okey, bagus. Aiman. Okey, saya harap praktis kita ni boleh mengukuhkan lagi kefahaman awak. Okey. Minggu awak saya minta awak cuba
buat di rumah sebagai homework ya, practice focus SPM 1. Okey, awak buat berapa soalan ni? Berapa soalan? Ada lebih kurang 12 soalan objektif dan soalan struktur ada 3 soalan. Okey, kita akan buat minggu depan. So awak boleh jawab dahulu di rumah, kita akan bincangkan pada minggu hadapan ya. Okey, sekian terima kasih saya ucapkan pada semua pelajar. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Cikgu, Ya saya. ada cikgu tak scroll bawah tau. Yang mana? Dalam Google Meet tu. Dalam Google Meet, yes. Kenapa? Uh, kami dah tulis jawapan dan cikgu tak scroll ke bawah. Awak dah dapat jawapan? Tak, dalam Google Meet tu, kami Ya. dah tulis jawapan. Cuma cikgu tak scroll ke bawah. Oh, ya ke? Oh, okey, sorry. Okey. Dah ada jawapan Oh, okey. Sebab tu saya tengok macam tak ada respon. Oh, okey, banyak jawapan di sini. Terima kasih pada pelajar-pelajar yang mengambil bahagian memberi jawapan. Very good. Okey. Bagus. Alright. Terima kasih pada feedback daripada siapa tadi? Huzaifah ke Aiman? Ke siapa tadi yang bercakap? Okey, saya ucapkan terima kasih atas feedback awak. Okey, so yang untuk minggu hadapan awak jawab dulu, kita akan bincangkan tengok awak betul ke salah pada pada jawapan yang awak bagi. InsyaAllah Okey, sehingga jumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih pada yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih.